Assalamualaikum dan salam manis dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Noramin bin Lawisau, pensyarah bagi SJHK 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Hari ini saya Syaizati binti Puasa akan membentangkan hasil inovasi yang telah saya hasilkan yang bertajuk Ye Sejarah Bendahara Tun Perak. Tanpa membuang masa, ini merupakan isi kandungan yang akan saya bentangkan di dalam pembentangan hasil inovasi saya sebentar lagi. Yang pertama ialah pengenalan, yang kedua masalah yang menyebabkan inovasi dihasilkan, yang ketiga ialah objektif inovasi dihasilkan, yang keempat ialah kumpulan sasaran, yang kelima ialah kedudukan sebelum inovasi, yang keenam ialah kepentingan inovasi, yang ketujuh ialah model yang digunakan di dalam penghasilan inovasi, yang ke-8 ialah bahan-bahan inovasi, yang ke-9 ialah instrumen penilaian inovasi, yang ke-10 ialah kaedah promosi dan yang terakhir ialah kesimpulan dan diikuti dengan rujukan. Pengenalan sejarah sebagai sebuah mata pelajaran teras dilihat sebagai satu transisi ilmu yang baharu, terutama sekali bagi murid tahun 4. Ia memerlukan penguasaan dan minat yang utuh untuk memahami, menguasai dan seterusnya menghayati kesinambungan sejarah terdahulu dengan sejarah pada hari ini. Istilah susah, sukar difahami dan membosankan sering diutarakan. Berkesinambungan daripada perkara tersebut, pengkaji telah terdorong untuk memperkenalkan sebuah intervensi beridentitikan inovasi digital yang menekankan konsep belajar sambil bermain menerusi video digital Ye Sejarah Bendahara Tun Perak. Untuk pengetahuan semua, terutama sekali Encik Noramin, masalah yang wujud sehingga menyebabkan inovasi digital ini saya hasilkan ialah yang pertama, isu kurang minat, di mana mata pelajaran sejarah tahun 4 dikatakan bosan dan tidak menyeronokkan. Masalah yang kedua pula ialah murid juga masih sukar untuk memahami dan menguasai isi pembelajaran memandangkan ia bersifat abstrak dan penerangan semata-mata. Dan yang terakhir, masalahnya ialah murid mengadu bahawa bahan pembelajaran adalah sangat terhad dari segi penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ataupun TMK, dan bahan digital juga jarang digunakan akibat masalah elektrik dan talian internet di sekolah. Rentetan daripada masalah tersebut, maka terciptalah beberapa objektif yang menyebabkan inovasi Ye Sejarah Bendahara Tun Perak dihasilkan. Inovasi ini dicipta untuk memupuk minat dan penguasaan murid tahun 4 dalam mata pelajaran sejarah menerusi penggunaan video digital Ye Sejarah Bendahara Tun Perak. Yang kedua, objektifnya ialah untuk meneroka kelebihan penggunaan video digital Ye Sejarah Bendahara Tun Perak dalam meningkatkan minat murid dalam mata pelajaran sejarah tahun 4. Bagaimana pula dengan kumpulan sasaran yang saya sasarkan bagi inovasi Ye Sejarah Bendahara Tun Perak ini? Kumpulan sasaran yang akan saya jadikan sebagai peserta kajian adalah murid tahun 4 yang terdiri daripada beberapa orang murid lelaki dan murid perempuan, iaitu 5 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan. Rasional pemilihan murid tahun 4 adalah kerana mereka merupakan kelas pertama di dalam tahap 2 yang akan belajar mata pelajaran sejarah di peringkat sekolah rendah. Peserta kajian juga kesemuanya mempunyai pencapaian akademik dalam mata pelajaran sejarah yang berada di dalam kategori lemah dan sederhana. Tanpa membuang masa, di sini saya akan menerangkan kedudukan sebelum inovasi. Yang pertama ialah murid kurang berminat dan merasakan sejarah tahun 4 bosan dan menyeronokkan. Dan tidak menyeronokkan. Yang kedua pula ialah murid sukar untuk memahami dan menguasai isi pembelajaran di dalam mata pelajaran sejarah tahun 4. Yang ketiga pula ialah murid sukar untuk memahami konteks pembelajaran bersifat abstrak dan penerangan semata-mata. Dan yang terakhir ialah sebelum inovasi ini dihasilkan, murid juga mengadu bahawa bahan pembelajaran digital dan TMK sangat jarang digunakan. Bagaimana pula dengan kepentingan inovasi yang dihasilkan? Bagi
pengkaji ataupun saya sendiri, kepentingan ini boleh dilihat daripada dua sudut pandangan. Yang pertama ialah dari sudut pandangan murid. Bagi murid, kepentingannya ialah ia berupaya memberi pengalaman pembelajaran yang lebih aktif dan menyeronokkan. Pengkaji merasakan bahawa selain memenuhi tuntutan pembelajaran didik hibur dan pembelajaran secara konstruktivisme, kewujudan inovasi sejarah Bendahara Tun Perak ini dapat digunakan untuk memanfaatkan kecerdasan pelbagai yang dimiliki oleh setiap murid. Dengan cara ini, usaha untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid akan dapat direalisasikan dan objektif pembelajaran akan dapat dicapai dengan lebih efektif. Sudut pandangan bagi kepentingan yang kedua pula ialah bagi guru. Kepentingan inovasi ini kepada guru ialah ia berupaya menjadi panduan dan ilham untuk menginovasikan elemen belajar sambil bermain dalam pedagogi dengan lebih dinamik. Guru pada hari ini terlalu terikat dengan idea sedia ada seperti pembelajaran abad ke-21 dan peta Aiting. Penggunaannya yang terlalu kerap serta disulami dengan penerangan yang banyak akan menjadikan kualiti pengajaran dan pembelajaran mendatar, membosankan dan seterusnya menghilangkan rasa minat murid untuk terus mengikuti sesi belajar. Melalui inovasi ini, guru boleh mengaplikasikannya di dalam pengajaran. Hal ini kerana inovasi ini adalah fleksibel dan boleh digunakan untuk mana-mana tajuk sama ada secara atas talian ataupun offline. Kesannya, ia akan menjadikan sesi pembelajaran lebih bermakna dan seterusnya berupaya menjadikan kredibiliti seseorang guru lebih diyakini. Tibalah kita kepada paparan yang paling penting dalam penghasilan inovasi digital sejarah Bendahara Tun Perak, iaitu model inovasi yang saya pilih iaitu model triological. Yang pertama, elemen di dalam model triological ialah berkaitan dengan explicating real purpose and need, iaitu tujuan inovasi ini dihasilkan. Tujuan inovasi ini dihasilkan adalah untuk mengatasi masalah murid yang tidak minat dan mempunyai penguasaan yang lemah di dalam mata pelajaran sejarah tahun 4. Yang kedua ialah framing, di mana saya akan memberi fokus terhadap minat dan penguasaan murid tahun 4 yang masih baharu dengan mata pelajaran sejarah. Elemen yang ketiga di dalam model triological ialah drafting, iaitu perangkaan inovasi, di mana penghasilan kertas proposal inovasi sejarah Bendahara Tun Perak telah saya hasilkan dan ia turut dibentangkan. Elemen yang keempat di dalam model triological ialah examining and reflecting on, iaitu penilaian dan pengujian. Saya telah menguji inovasi sejarah Bendahara Tun Perak di beberapa buah sekolah iaitu di Sekolah Kebangsaan Babagun, Penampang dan Sekolah Kebangsaan Sungai Poyan, Limbang. Dan yang terakhir ialah elemen finalizing and specifying, di mana saya telah memurnikan inovasi sejarah ini dengan meningkatkan tahap pengendalian dengan lebih efisien. Bagi model reka bentuk di dalam penghasilan inovasi ini pula, saya telah memilih model Azure. Terdapat 6 elemen dalam model Azure yang perlu saya lengkapkan bagi menghasilkan hasil inovasi yang terbaik. Yang pertama ialah Analyze Learner. Oleh itu, saya telah mengenal pasti beberapa orang murid yang tidak minat dan mempunyai penguasaan yang lemah di dalam mata pelajaran sejarah tahun 4, iaitu 5 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan. Elemen yang kedua pula ialah State Objektif ataupun menyatakan objektif. Objektif penghasilan reka bentuk inovasi ini adalah untuk meningkatkan minat dan penguasaan murid tahun 4 dalam mata pelajaran sejarah. Elemen yang ketiga ialah Select Method, Media and Materials. Oleh itu, metod, media dan materials yang saya gunakan untuk hasil inovasi ini ialah Microsoft PowerPoint, Slides Go, Slides Mania, Voice Memos dan untuk permainan digital pula ialah menerusi platform Gamilab. Elemen yang keempat pula ialah berkaitan dengan Utilize Media and Material, di mana saya telah menguji sejarah Bendahara Tun Perak di beberapa buah sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Babagun, Penampang dan Sekolah Kebangsaan Sungai Poyan, Limbang. Elemen yang kelima pula ialah Require Learner, Respond and Participation. Oleh itu, saya telah membiarkan murid itu sendiri belajar melalui video dan seterusnya mengaplikasikan input yang telah mereka kuasai pada latihan di akhir video beserta permainan Gamilab.
Elemen yang terakhir di dalam model Azure ialah Evaluate and Revise Materials. Saya telah menggunakan Google Form dan lembaran. Mengkaji juga telah memurnikan inovasi dengan meningkatkan tahap pengendalian yang lebih efisien dari segi latar bunyi dan peralihan video yang tidak kemas. Apakah pula bahan atau perisian yang digunakan untuk menghasilkan inovasi digital sejarah Bendahara Tun Perak? Terdapat 4 elemen bahan dan perisian yang telah saya gunakan. Yang pertama ialah bahan maujud iaitu lukisan figura Bendahara Tun Perak. Yang kedua ialah bahan-bahan digital iaitu Slides.go, Canva dan Slidesmania. Yang ketiga ialah dari segi alat iaitu printer, scanner, laptop dan telefon pintar. Dan yang terakhir ialah aplikasi iaitu aplikasi permainan Gamilab. Tibalah kita di dalam paparan yang paling penting di mana saya akan menerangkan cara penggunaan sejarah Bendahara Tun Perak. Cara penggunaan sejarah Bendahara Tun Perak amatlah sangat mudah dan fleksibel. Yang pertama, guru perlulah klik link pautan Google Drive yang mengandungi inovasi sejarah Bendahara Tun Perak. Yang kedua, guru perlu klik muat turun sekiranya ingin menggunakan video inovasi secara offline atau tekan terus untuk penggunaan secara atas talian. Yang ketiga, guru boleh menayangkan video pembelajaran dengan menggunakan laptop, tab, smartphone ataupun LCD atau lebih dikenali sebagai projektor. Yang keempat pula, guru boleh klik butang jeda pada minit ke-5, 5.25 dan 7.3 untuk murid menjawab soalan uji minda. Yang keempat pula, guru juga boleh membuat rujukan awal pada video panduan guru di dalam Google Drive untuk memahami atau menggunakan latihan yang telah disediakan di dalam video pembelajaran. Yang keenam pula, klik link pautan ketiga iaitu link sejarah mini ansahan untuk menjawab permainan kuis menerusi platform Gamilab. Dan yang terakhir, sekiranya guru ingin membuat imbas kembali atau soal jawab, kad bergambar boleh digunakan sama ada dicetak atau dipaparkan. Hal ini kerana ia dicipta untuk menjadi lebih fleksibel untuk kegunaan offline dan online. Untuk meningkatkan kebolesahan inovasi yang telah saya hasilkan, ini merupakan instrumen penilaian yang telah saya aplikasikan bagi inovasi sejarah Bendahara Tun Perak. Yang pertama ialah menggunakan penilaian menerusi Google Form. Google Form telah digunakan untuk menilai bagi mendapatkan maklum balas berkaitan hasil inovasi daripada guru lain. Ia meliputi beberapa soalan yang meliputi 4 aspek iaitu kandungan organisasi, kualiti media dan sumber. Yang ketiga pula ialah instrumen penilaian menerusi pemerhatian. Pemerhatian telah dibuat ke atas penerimaan, reaksi dan perlakuan murid semasa penilaian pembelajaran menggunakan video sejarah Bendahara Tun Perak. Instrumen penilaian yang terakhir ialah penilaian informal iaitu menerusi slot soalan yang sudah disertakan di dalam video sejarah Bendahara Tun Perak sama ada melalui soal jawab ataupun pertanyaan secara interaksi dua hala antara guru dan murid ataupun murid dengan murid. Untuk mempromosikan hasil inovasi digital yang saya hasilkan pula, terdapat 4 platform yang telah saya gunakan. Yang pertama ialah melalui platform YouTube. Video digital pembelajaran telah saya muat naik ke platform YouTube untuk dipromosikan tentang kewujudan isi dan video pembelajaran sejarah yang bersifat terkini berdasarkan kandungan kurikulum yang terkini. Yang kedua pula ialah melalui kaedah promosi dengan menggunakan Google Drive. Saya telah menggunakan Google Drive untuk merangkumkan kesemua bahan di bawah inovasi sejarah Bendahara Tun Perak seperti video pembelajaran, lembaran kerja, panduan guru, kad bergambar dan permainan sejarah mini ansahan. Guru lain boleh memuat turun bahan daripada medium ini. Yang ketiga ialah kaedah promosi menerusi poster. Poster telah dibuat untuk mempromosikan inovasi digital dengan lebih dinamik melalui penggunaan media grafik di dalam Canva. Yang keempat ialah melalui kaedah promosi menerusi platform Facebook.
Facebook telah digunakan untuk mempromosikan video pembelajaran di media sosial. Kesimpulannya, gandingan video pembelajaran ia sejarah Bendahara Tun Perak yang telah dihasilkan dilihat telah berupaya mengadunkan kesemua konsep teknologi dan digital di dalam pendidikan bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih dinamik. Melalui penciptaan inovasi ini, terdapat banyak pengetahuan berkaitan pendigitalan dalam pendidikan yang boleh dimanfaatkan untuk kegunaan bersama. Hasilnya, kecekapan seseorang pendidik perlulah sentiasa bersifat proaktif di dalam mempertingkatkan kualiti kemahiran diri dari pelbagai aspek khususnya dalam kemahiran digital dan inovasi. Sekian sahaja pembentangan hasil inovasi daripada saya. Yang baik daripada Tuhan dan yang buruk daripada saya sendiri.